Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan saja PDPR kita. Okay. Yang mana kita akan bincangkan bab baru, iaitu bab 7, koordinasi badan. Okay, diharapkan kamu semua bersedia untuk sesi PDPR kita hari ini. Okay, baik. Okay, hari ini kita akan bincangkan dalam bab 7 ni. Yang pertama adalah 7.1, iaitu sistem endokrin manusia. Baik. Apa dalam kepala kamu, kita dah bincang sebelum ni sokongan dan pertumbuhan manusia. So hari ni kita nak bincang lebih dalam mengenai manusia, iaitu sistem endokrin manusia. Okey, apa hasil pembelajaran kita hari ni? Yang pertamanya, menerangkan sistem endokrin dan fungsinya. Dan yang kedua, menjelaskan dengan hormon, dengan contoh punca dan kesan ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan. Okey, yang pertama kita nak tengok sistem endokrin, fungsi dia. Dan kedua, contoh dan punca tak keseimbangan hormon tu. Okey. Baik, bersedia lah? Okay, baik. Sistem endokrin dan fungsinya. Ya, kalau kamu tengok gambar rajah ni, apa benda ni? Okey. Ni bukan tulang, ni bukan otot, ni bukan tisu. Okay, tengok apa benda. Okey, sistem endokrin adalah salah satu sistem dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Okey, kalau pergerakan secara fizikal dikontrol oleh otot dan tulang. Okey, tapi bahan-bahan kimia yang terdapat dalam badan kita dikontrol ataupun dikoordinasikan dengan menggunakan sistem endokrin. Okey, Allah jadikan sistem endokrin ni untuk mengkoordinasi sistem dalam badan kita yang melibatkan bahan kimia. Kita tengok bahan kimia apa? Bukanlah petrol. Tengok bukanlah elektrik dalam badan kita, tapi yang melibatkan fungsi dia tertentu. Okey. Bila kita tengok apabila kita nampak seekor ular, apa yang kita akan buat? Yang pertama, apa akan jadi kita akan jadi terkejut, takut kan? So, kat situ apa yang jadi? Kelenjar endokrin merembeskan hormon yang menyebabkan peningkatan denyutan jantung. Kita akan bila takut jantung kita akan denyut laju. Kadar pernafasan kita akan laju. Tekanan darah kita akan naik. Ras glukosa darah kita pun akan meningkat. Lepas tu kadar metabolic rate kita pun kadar metabolisme badan pun akan meningkat dengan cepat. Sebab apa? Sebab kita takut dan bersedia untuk apa? Bersedia untuk lari laju. Sebelum untuk lari laju tu, apa yang berlaku bila endokrin ni buat? Kelenjar endokrin ni merembeskan hormon tu. Jantung akan mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Jantung ni dia akan pam darah lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Lepas tu otot mendapat lebih banyak tenaga. Bila otot mendapat lebih banyak tenaga, lebih banyak glukogen tersimpanan ditukar kepada glukosa. Terus disebabkan adanya hormon-hormon ni yang telah mengaktifkan sistem badan kita, secara tidak langsung kita boleh lari dengan laju sebab otot kita dah dapat oksigen, dah dapat tenaga dengan banyak. Faham tak? Kita nampak tak, kita lah ular ke ataupun ni kita takut anjing ligai kita ke, rebau mengamuk kita takut ke, masa tu benda ni yang berlaku. Kelenjar endokrin ni akan merembeskan hormon. Baik. Sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Dia hantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Dia kita ada kelenjar endokrin kita ni ada di beberapa tempat dan beberapa kelenjar yang ada dalam badan yang merembeskan hormon. Kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Satu jenis hormon mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Organ yang bergerak balas ada satu hormon. Duktus ni maksudnya dia tidaklah maksudnya dia tidak berangkai-rangkai macam darah tu. Tu duktus. Dia duduk ketul dia rembes dia akan serap masuk dalam darah. Dan darah ni dia akan diedarkan seluruh badan so dia target organ-organ tertentu. Macam tadi hormon kelenjar endokrin yang tadi tu, dia rembeskan hormon
Okay, dia menegukkan jantung, dia menghantar oksigen dengan cepat, ke darah kan, semua kan. Dia ada organ tertentu yang akan terima, hebat ya, dan organ tu juga yang akan bertindak balas terhadap hormon tu. Tapi hormon tu pula dirembeskan bukan melalui salur-salur tertentu dia organ ni, hormon kelenjar yang berfungsi tu dia tak ada maksudnya dia tidak duduk dalam saudara tu. Dia duduk dia punya satu tempat kita tengok lah. Okey, kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa ductus. Fungsi dia mengkoordinasi aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Apa yang dirembeskan? Hormon. Hormon ni adalah kesan dia lama. Okay. Dia ada protein, gerak balas dia perlahan. Organ sesaran mempunyai reseptor sesuai yang mengenal dan bergerak balas terhadap hormon tertentu. Okay. Dia ada organ sesaran dia, tak semua. Merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Dia akan merangsang satu organ sahaja. Dirembeskan dengan kuantiti sedikit. Dia takkan rembes banyak lah. Okay. Sel kena saya kata ni. Ni sel darah. Tapi kelenjar tu dia akan rembes dia akan merembeskan hormon tu masuk ke dalam darah. Lepas tu daripada darah daripada darah ni pula baru dia akan pergi ke organ-organ sesaran yang nak di yang akan bertindak tu. Jadi nak lari laju jantung lah. Jantung, otot kan. Jadi tengok lain-lain. Baik. Hormon. Apa itu hormon pula? Raja ni, ni kamu belajar sebelum ni tingkatan 3, tingkatan 2 lah, saya ingat. Ni. Sel saraf kan. Ni sinap. Hormon. Okey. Ini menunjukkan kelenjar endokrin utama dalam badan. Kita tengok kelenjar endokrin yang utama. Yang pertama adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari terletak di bawah cerebrum. Okey, ni kelenjar pituitari duduk sini. Kelenjar ini dikenali juga sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin lain. Ni adalah kelenjar induk. Yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Panggil kelenjar pituitari. Ni kelenjar pituitari duduk sini. Ni cerebrum kita, dia duduk bawah. Walaupun halus, fungsi dia dialah yang kontrol seluruh hormon dalam badan, seluruh kelenjar lain dalam badan kita. Sebab Allah bagi kecil tapi berfungsi hebat. Okey, yang kedua ovari. Mempunyai sepasang ovari perempuan yang terletak di ruang pelvis. Ni ovari. Okay, tengok ovari dia dulu. Okey, ni ovari bentuk dia. Dia salah satu kelenjar juga. Dia menghasilkan ovum kan. Tak payah kita tengok nanti ovari kelenjar dia. Ini uterus. Ni ovari. Okey, yang ketiga kelenjar thyroid letak di bahagian trakea, hadapan trakea. Ni bukan thyroid kalau kamu pegang asal kata ni tonsil. Trakea ni dia bukan besar, kecil je. Tapi dia berselaput gitu, tapi dia fungsi dia ada. Kemudian adrenal, kelenjar adrenal terletak di bahagian atas ginjal. Bahagian bawah pinggang. Ginjal letak di bahagian atas ginjal. Ni ginjal, ni atas. Ni adrenal. Ni kelenjar adrenal. Dan ni kelenjar thyroid, gambar dan kelenjar thyroid. Ni ni kita punya lelaki dia ada rongkong kita panggil ni. Tulang tu kan. Ni bawah. Ada tak punya thyroid gland, masa kelenjar thyroid. Okey. Ni kelenjar adrenal. Dia duduk di atas pinggang tu. Ni bawah pinggang tu. Ni kelenjar adrenal. Okey, baik. Ini pankreas. Pankreas letak di belakang perut. Ni pankreas bentuk macam daun ni, duduk di belakang perut. Kemudian testis. Lelaki mempunyai sepasang testis yang dilindungi oleh skrotum. Testis ni kalau orang kampung kata telok telok lelaki. Lelaki bukan telok, lelaki testis. Perempuan yang ada telok ovari tu.
lelaki ni cuma ada testis dan di luar testis tu ada skrotum. Kantung dia lah. Skrotum tu kantung testis tu lah. Okey. Ni bentuk pankreas. Kalau pankreas ni perut ni depan dia. Hati di hadapan perut. Belakang perut tu dia ada pankreas. Apa ni bang? Empedu. Ni empedu ni. Dia sebelah empedu. Silap. Dia sebelah empedu. Apa fungsi dia? Kita akan tengok lah. Ni bentuk pankreas secara real lah. Ni usus. Dia usus. Depan usus ni ada perut. Okey, ni testis. Ni testis. Ni tak tahu ni testis manusia ke testis lembu. Tapi ni testis macam ni lah bentuk dia. Testis. Dia ada banyak saluran darah dia. Okey, baik. Okey. Tengok fungsi dia. Kelenjar pituitari yang pertama. Hormon yang ada adalah hormon antidiuresis ataupun ADH. Yang kedua, hormon pertumbuhan GH, growth hormone. Okey. Fungsi hormon ADH mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Fungsi hormon pertumbuhan pula merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan bagi yang sihat bagi orang dewasa, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Ni fungsi kelenjar pituitari. Okey, faham? Boleh. Hormon ADH mengawal penyerapan air dalam badan kita. Kalau dia tak fungsi dengan baik, masalah kita akan dehydrate. Kekeringan. Okey, boleh hormon pertumbuhan kanak-kanak, nak kontrol balik bentuk badan kita dan juga mengekalkan bentuk otot dalam badan kita. Ini fungsi pituitari. Sangat penting. Walaupun dia kecil saja, tapi ini macam ni. Okey, kelenjar thyroxine ataupun kelenjar thyroid, dia mengeluarkan hormon thyroxina. Okey, apa yang fungsi dia? Mengawal kadar metabolisme badan, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. So yang ni sangat penting untuk mengawal metabolisme badan. Dia kadar peluhan kita apa semua kan, aktiviti badan kita. Inilah tempat dia. Dan juga mengawal pertumbuhan kanak-kanak, pada fizikal ataupun mental. Ini kelenjar thyroid fungsi. Okey, seterusnya kelenjar adrenal. Dia akan merembeskan adrenalin. Inilah fungsi dia tadi yang kita tengok, dia nak lari berulak anjing tu. Kenapa? Dia akan hormon ni buat apa? Hormon ni akan menyediakan badan kita bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Bila kita takut sebenarnya anak mata kita akan membesar. Kita takut kan, kita akan lari. So kelenjar adrenalin inilah yang akan keluar. Apa yang keluarkan dia? Kelenjar adrenal. So kalau kita tengok ular, ada orang kan dia main ular, dia tak takut sebab apa? Sebab kelenjar adrenalin dia tak dirembeskan dengan banyak dan dia tenang. Bila dia tenang, jantung tak ikut laju. Sebab tu kalau tengok binatang, dia tengok kita. Kalau kita tak takut kan, dia tak main kita. Tapi kalau kita takut, walaupun kita buat tak takut, pasal apa dia tahu kita takut? Sebab binatang Allah bagi dia boleh bau hormon kita. So dia tengok hormon kita ni, kalau dah keluar dengan banyak, maksud dia takut. Bila kita takut, secara tidak langsung dia tahu dah. So sebab tu dah liganya tu, kita takut, kita pencuk, kita lawan dia balik. Dan kadang memang kita tak takut, jantung kita tak laju, hormon kita tak keluar, hormon ni tak keluar lah, yang menyebabkan kita boleh berani. Kalau hormon ni keluar dengan banyak, kita dia takut. Kita takut, kita dah bersedia untuk berlari. Faham jantung akan laju, glukosa akan naik atas, mata pun ni, anak mata hitam ni dia akan membesar. Okey, yang seterusnya pankreas. Pankreas akan merembeskan insulin. Tugas dia apa? Mengawal aras glukosa dalam darah dengan meningkatkan glukosa berlebihan kepada glikogen untuk disimpan dalam hati. Bila kita banyak minum air manis, kita makan dia, dan setiap makanan kita atau minuman kita, kalau dia bergula, dia manis, dia ada glukosa. So pankreas ni akan dirembeskan. Merembeskan. Dirembeskan kepada glikogen.
Okay. Apa yang kamu buat? Insulin ni yang dirembeskan oleh pankreas, dia akan mengubah glukosa tu kepada glikogen dan simpan dekat hati. Okay. Glikogen ni bila pula dia akan guna? Bila kita akan guna gula ni bila diperlukan tadi untuk lari, untuk meningkatkan metabolisme badan, masa tu guna balik. Tapi untuk yang pertama, pankreas ni nak buat kerja. Sebab tu orang yang kena kencing manis, dia kena suntik insulin sebab pankreas dia tak berfungsi dah, atau tak cekak dah. So pankreas ni lah yang akan merembeskan insulin, kontrol gula kita dalam badan kita. Ya boleh ha? Okey. Pankreas dia akan simpan gula ke dalam bentuk glikogen ke hati kita untuk disimpan. Okey. Terusnya ovari. Ovari dia ada dua hormon yang akan dirembeskan. Yang pertama estrogen, yang kedua progesteron. Estrogen fungsi dia apa? Mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Ini normal lah, perempuan dia memang kena, dia akan jadi macam ni, baru dia perempuan yang normal. Okay, sebab hormon estrogen dia akan dirembeskan penghasilan ovum, kemudian menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Sekiranya dah matang, sekiranya perempuan kalau dah sampai umur matang, okay, maksudnya 17, okay, 16, okay, uterus dia dah bersedia untuk penempelan embrio. Kalau bahasa kampung dah mengandung lah. Okay, bila dah penghasilan ovum berlaku, jadi uterus tu semakin lama semakin bersedia untuk penempelan embrio. Kemudian progesteron mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempalan embrio. Progesteron pun sama. Okay. Bila nak mengandung saja secara langsung, uterus ni akan jadi tebal. Bila tebal, okay, dia akan menghalang pengeluaran telur ataupun ovum lain. Lepas untuk apa? Sebab ovum yang dah ada tu dah disenyawakan dan bersedia untuk menempel dekat sini, melekatkan. Sinilah rahim punya. Uterus ni rahim. Dekat kat dalam ni. Okay. Ni salur peranakan ni. Okay. Baik. Ni ovari. Ni ovari. Ni uterus tengah. Sini tempat mengandung. Okey. Ni ovum. Okey. Penghasilan ovum dalam ni. Dalam ovari ni. Ni embrio. Mana ni bersedia untuk melekat. Okey. Progesteron tu dia kata tadi, dia akan tebal kawasan ni. Ni uterus, ni tulang pinggul. Sini kawasan uterus ataupun rahim. Sini baby dia akan melekat di sini. Dia melekat tengah. Okey. Progesteron ni keluar untuk menebalkan. Kalau menipis, baby akan gugur. Tapi dia menebal, so baby boleh angkut dengan elok. Faham tak? Kat kawasan. Okey. Dan rahim kita. Rahim kamu lah. Tahu tak saya benda dah rahim kan? Okey, baik. Testis. Dia akan mengeluarkan hormon testosteron. Mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai. Yang kedua, merangsang penghasilan sperma. Ini testis. Telur lelaki tu. Okay. Dia akan mengawal, merembeskan testosteron. Okay. So, lelaki bila dia mula balik, okay, dah keluar air mani. Yang pertama, okay, dia akan mula suara garau. Dan mulalah keluar bulu-bulu misai dia, canggut dia, sebagainya lah. Okay. Dalam masa sama, dia akan merangsang penghasilan sperma. Boleh ya? Okey, seterusnya. Ni bentuk dia lah. Sperma. Ni testis manusia. Ada pada lelaki saja. Okey, baik. Punca dan kesan ketidakseimbangan hormon pada kesihatan. Okey, hormon adalah bahan kimia organik yang mempunyai peranan yang penting dalam setiap fungsi tubuh. Yang kedua, kadar remesa hormon mestilah seimbang dengan fungsinya. Kelebihan ataupun kekurangan. Okey, hormon tu kalau lebih atau kurang dirembeskan, okay, oleh kelenjar endokrin menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Menyebabkan hormon itu tak seimbang. Okey, ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan penyakit. Tak ada lebih, tak boleh kurang. Sebab nanti penyakit. Ketidakseimbangan hormon mungkin terjadi kerana gaya hidup dan pemakanan tak sihat atau terdedah kepada sinaran berbahaya. Dua punca. Makan tak betul, makan tak ikut orang yang betul, makan benda mengarut banyak. Yang kedua, terdedah pada radioaktif lah sebagainya. Okey, dia menyebabkan hormon tu tak seimbang. Okey. Kita tengok. Apa yang berlaku sekiranya kekurangan hormon tiroksina? Okey, kadar metabolisme rendah.
tidak tahan sejuk. Perkembangan fizikal dan mental terbantu pada kanak-kanak, kretinism nama dia. Dan kurang tenaga pada orang dewasa, myxedema. Ini yang akan berlaku bila hormon thyroxine dia bermasalah. Dan cenderung nak jadi gemuk. Sebab apa? Sebab metabolic rate dia rendah. Bila metabolic rate rendah, dia akan lambat untuk aktif badan dia. Bila lambat aktif, dia mula nak jadi gemuk. Boleh Ini kalau kurang hormon thyroxine. Satu goiter. Goiter ni, goiter ni dia bengkak beguk. Boleh. Yang kedua. Kalau berlebihan pula apa jadi? Kadar metabolisme pula menjadi lebih tinggi. Terlampau tinggi. Berpeluh dan sentiasa berasa panas. Orang yang sentiasa berpeluh ni, kalau panas lain lah. Tapi kalau sentiasa berpeluh, tak ada apa-apa pun berpeluh. Dia rasa macam hangat badannya. Ni orang yang terlebih hormon thyroxine. Tak boleh tidur dan makan kuat. Cenderung nak dikurus. Walaupun makan kuat tapi kurus. Sebab metabolic rate dia tinggi. Ataupun kadar metabolisme dia tinggi. Pembesaran kelenjar thyroid. Ni dia pembesar. Kelenjar ni membesar. Bola mata yang menonjol keluar. Bola mata ni tak sembui. Orang mungkin kekurangan hormon thyroxine lah. Tapi kalau genetik dia jenis mata tersembui, itu lain lah. Maksudnya orang yang ada masalah. Leher yang bengkak. Dia nak jadi macam goiter jugalah. Kalau dia berlebih pun masalah. Kurang pun tak boleh. Boleh lah? Kalau lelaki, kekurangan hormon testosteron akan menyebabkan lambat akil balik. Kalau kurang, lambat balik. Seperti kita 6 tak balik lagi masalah. Kita 5 tak balik kan. Bilangan sperma rendah. So kita kata mandul lah. Kalau ada masalah hormon testosteron, bilangan sperma yang terhasil tu sikit. Bila sikit, maksudnya dia akan dimandul. Sifat kelakian pada wanita. Kalau berlebihan testosteron, kadang perempuan pun ada hormon ni, cuma tak banyak. Dia tak banyak lah sebab dia kepada lelaki. Tapi kalau guna atau berlebihan pada perempuan, dia akan jadi sifat kelakian. Lelaki nak ada berotot ni, dia kena makan hormon tau, dengan cucuk hormon. Dia bukan jadi macam ni secara semua. Jadi perempuan tak boleh berotot macam ni. Tapi bila dia nak berotot macam ni, dia akan cucuk hormon testosteron lah. Supaya dia boleh dapat berotot macam ni. So kalau lelaki kurang lambat balik, kalau perempuan ada lebih hormon ni, ada lelaki. Kalau perempuan kekurangan hormon progesteron, apa jadi? Masalah haid. Masalah haid. Masalah haid ni akan berlaku bila hormon progesteron kurang. Kemudian sakit kepala. Lepas tu perempuan kalau mai haid, dia akan sakit kepala, dan sebagainya. Dia panggil bahasa guguk kan. Sembelit. Keguguran kandungan. So bahaya lah kalau hormon progesteron kurang. Kekurangan hormon estrogen. Tadi kalau dia lebih lelaki tu kan. Tapi kalau dia kurang hormon estrogen, menyebabkan apa? Ciri-ciri seks perempuan akan terjejas. Bawah dada dia tak timbul dengan betul. Pinggul dia tak timbul dengan betul. Dan dia jadi nak jadi kelakian. Misalnya tumbuh kan, janggut dia pun ada. Itu maksudnya hormon estrogen ni kurang lah tu. Kalau berlebihan, sifat keperempuanan pada lelaki. Faham tak? Lelaki ni dia ada sifat perempuanan. Maksudnya bawah dada dia ada, punggung dia ada kan. Dia bukan yang masalah genetik tu, tapi dia masalah dekat hormon estrogen. Baik. Kekurangan hormon pertumbuhan. Yang menyebabkan kalau kurang, dia akan jadi kekerdilan. Yang berlebihan pula, kalau berlebihan ni dekat pituitary gland lah, atau dekat kelenjar pituitary. Pertumbuhan tidak terkawal. Jadi dua. Sama ada dia jadi kerdil, kalau kurang kerdil. Kalau dia berlebihan, dia jadi tak besar melampau. Dia gergasi. Tengok dua gambar ni kan. Ni kurang, ni berlebih. Boleh. Allah, sorry. Balik. Dan acromegaly, kegergasian. Kita sebut tadi. Baik.
Okey, kekurangan ADH. Ini kalau ADH yang dekat apa kelenjar pituitari kan. Apa jadi? Air tidak dapat diserap semula di duktus pengumpulan di ginjal. Ayak letak kumpul dekat ginjal, dekat bawah pinggang. Okey. Penghasilan urin berlebihan, ayak kencing berlebih. Dan sentiasa berasa dahaga. Orang yang kurang hormon ni dia rasa dahaga sedia. Kalau kita minum ayak yang cukup tu bagus. Tapi berlebihan tanpa kita buat aktiviti apa-apa ni kita ada masalah. ADH. Minum sedia-sedia. Tu kencing pun sedia-sedia. Bila ni maksudnya kita ada masalah dengan ADH. Okay, dan diabetes insipidus. Okay, boleh ya? Kalau berlebihan pula apa jadi? Sakit kepala. Orang yang berlebihan hormon ni akan sakit kepala, pening-pening kepala. Okey. Orang yang hormon insulin dia berkurang, maksudnya kelenjar pankreas dia bermasalah. Glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan menjadi glikogen. Jadi gula tu tak dapat tukar menjadi glikogen. Bila tak disentuh, aras glukosa akan meningkat. Bila aras glukosa meningkat, kita akan jadi diabetes mellitus ataupun kencing manis. Okey, kalau ni masalah ni berkurangan ni. Kalau berlebihan, kalau insulin berlebihan dia akan menyebabkan aras glukosa rendah. Tu gula kita akan rendah. So kita akan jadi hypo. Okey, hypoglycemia ataupun kita dia jadi macam kita nak pingsan tau. Hypoglycemia ni kelap dia jadi macam kalau kamu pernah tengok orang tiba-tiba menggeletar tu dia nak pingsan, dia nak pitam, tu dia hypo sebenarnya. Dia macam lapak tu teruk kan. Tu maksudnya hormon insulin dia berlebihan. Okey, aras gula dia jadi rendah. Okay, boleh tak? Okey. Dahaga yang berlebihan sama juga. Hati-hati. So kalau kita hormon ni berlebih pun tak elok, berkurang pun tak elok. Dia kena seimbang. Sebab tu kita kena jaga hormon-hormon kita, kelenjar-kelenjar kita. Jangan sampai dia rosak. Dan dia rosak dia bermasalah. Pankreas rosak, aras gula bermasalah. Buah pinggang rosak, penyerapan air bermasalah. Tu orang pakai ayak belah tepi tu. Orang pakai beg ayak, kencing tak betul ya. Sebab apa? Buah pinggang tak berfungsi dengan betul. So kalau tengok hantu tapi tak takut, itu bukan bermaksud dia punya adrenal dia tak ni, tapi mungkin jenis tak takut. Okay, dia mungkin takut benda lain pula. Ada orang tak takut dengan ular tapi takut dengan lintah. Kan? Ada orang tak takut dengan lipas tapi dengan ayam takut. Ada orang takut dengan kucing. Dengan rimau tak takut pula. Macam tu. Dia itu bukan masalah kelenjar, itu masalah pemikiran dia. Dia sendiri yang menyebabkan dia takut tak takut kan. Tapi kalau kita yang jenis tak ada perasaan, tu masalah kepada mungkin kepada masalah kelenjar adrenal dia tak berfungsi dengan betul tadi. Tapi kelenjar adrenal ni dia lebih kepada penyerapan air lah. Okey, ada bermasalah, ayak pun ada masalah untuk ditapis tu. Okey, baik. Saya rasa itu saja perbincangan kita hari ni. Terima kasih kerana mengikuti kelas kita. Okey. Kita akan jumpa lagi pada kelas akan datang. So lepas ni kita perbincangan dan kita akan buat modul lah. Okey. Okey, baik. Harap kamu semua dapat faham, dan apa sedang barang yang tidak faham boleh tanya dalam grup nanti. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.